Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Mim Alif Nak Manap. Saya Mim Alif WI Mawi. Saya Mim Alif On Maon. Sebelum kita mulakan episod hari ini, episod special Ramadan, kita nak shout out sikit untuk penaja studio kami di Mayfield SG. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut ataupun untuk menyaksikan mereka membuat penjualan secara live di social media ataupun di media sosial, boleh ikuti mereka di Facebook, Instagram dan juga TikTok mereka, iaitu di mayfifth.sg, ataupun boleh di website mereka www.mayfifthsg.com. Itu je. Dengar-dengar diorang sekarang ada dekat KL. Lepas KL diorang nak pergi Dubai pula. Alhamdulillah. Untuk shopping dan also buat live lah serta-merta kat sana lah. Alhamdulillah. Jadi korang tapi pada time korang tengok episod ni pun dah berlalu lah. Tapi tak apalah, dengar je lah. Jadi kalau korang nak dapat tahu lebih lanjut lagi tentang mereka, like I said, Facebook, IG ataupun TikTok mereka, mayfifth.sg. Semua dah okey? Okey. Mawan okey? Okey. Mana okey? Okey. Ustaz okey, Ustaz? Okey. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Puaslah saya menanam ubi, menanam ubi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap dan Mawi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Nak Manap. Salah. Bukan both. Habis? 3 of us. Jadi kita pergi ni Manap Mawi apa? Alah. So intro Manap Mawi. Oh, jadi ni tak payah delete lah. Aku tak nak delete. Ni masuk lah. Buat lagi. Salah kau. Kalau intro DTMB baru kita bagi 3 orang. Oh ya, lupa. Aku pasal aku tengah tadi Manap Mawi kan DTMB. Aku lupa dia punya lesen belum pas, masih ada P-plate lagi. Aku dah rasa tersingkir. Kalau DTMB ada dia. Saya salah. Okey, carry on. So DTMB kan Manap Mawi. Mana Mawi. Okay. Susah lah ni, ada dua podcast kan. Jadi one more time, once again please. Sekali. Aku tak nak delete ni. Jadi Manap Mawi Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh rakan kolaborasi kami, Hans Ezra. Untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang perkhidmatan yang beliau sediakan, boleh saja lungsuri laman IG beliau, itu @HansEzra, ataupun boleh call 90285690. Kita telah pun masuk ke episod ketiga Ramadan Special Manap Mawi bersama guest kita, guest podcaster kita, Mak Wan, tak lupa daripada DTMB, tak lupa daripada DTMB. Dan juga pada episod kali ini untuk memberikan pencerahan tentang topik yang akan diperbualkan dan juga untuk menjawab soalan-soalan yang pendengar kita dah post. Betul, ramai bagus responnya. Sekali lagi kita nak jemput dengan segala hormatnya yang berbahagia Ustaz Zaki Mahmud. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puasa baik, puasa cukup. Alhamdulillah. So far so good. Masih puasa lagi. Masih puasa lagi. InsyaAllah. Mawan puasa Puasa. Macam makin ketat je baju. Ayo. Baju Lasia. Tadi baju baru beli kat KL. Jangan. Baju baru beli kat KL. Aku nak pakai tadi, dia belikan aku sepasang. Aku nak pakai. Nanti kalau pakai sepasang nanti orang cakap apa pula kan. Lawa apa? Lawa.
Nak kau pakai kita. Nak belikan kau. Ustaz kasih side eye. Bombastic side eye Okey, untuk topik ketiga untuk episod Ramadan kita ni, kita ada iaitu kita punya third topik ataupun kau masih lagi mencari tajuk daripada sebelum puasa sampai pasal masuk tadi minggu aku ketiga puasa. so tengok daripada tadi aku tak tahu. Salah aku lah. Apa itu malam Betul. Apakah itu malam Lailatul Qadar dan juga kita tahulah dalam Laila aku punya ni saya mate aku Laila kau sampai situ Laila ada Majro ke? tiba-tiba kau cakap Laila tadi aku teringat mate aku. Kau nak kena ingat kau dapat baju I love my wife. Tak lama lagi. Itu dalam. Dalam. Luar lagi. So okay, topik pada Tiba masuk ke bini aku kenapa? topik pada malam ni ialah sebuah topik yang mungkin I won't say it's serius lah, tapi topik ni agak sinonim Ustaz. Setiap kali kita menyambut bulan Ramadan. Topik iaitu di mana kita tahu dalam bulan Ramadan ni ada malam-malam istimewanya. Terutama sekali pada 10 malam. Kau ingat itu je. Sabar. Bukan malam tu. Ni masa geng Ustaz confirm geng sahur rambut basah. Sahur rambut basah ni confirm. Tak ada Ni lah. macam tunggu topik nanti je. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan pencerahan sikit. Dalam bulan Ramadan kita tahulah bulan Ramadan tu bulan yang istimewa, bulan yang suci. Yes. Tapi dalam banyak-banyak malam dalam the whole month tu ada malam-malam yang mulia atau malam-malam yang better ataupun outstanding lah compared to the others. Ya, lebih Ustaz boleh berikan pencerahan sikit? Okay. So kalau ikut definisi lah Lailatul Qadar tu, Laila tu maknanya Bukannya Manak punya mate bukan bibik dia. Bukan bibi Tapi sedap bibi aku. Lailah tu ataupun Lailatun tu kira maksudnya malam. Qadar tu ialah power ataupun kuasa ataupun kalau kita translate kan night of decree ataupun night of power lah. So itu maksud malam Lailatul Qadar. So actually Lailatul Qadar tu maksudnya malam night of power lah. Cuma kita bahasa Melayu kan kita sebut malam Lailatul Qadar, kita sebut malam 2 kali lah. Kita memang suka buat gitu Salah satu daripada example roti nan. Nan tu roti. Nan tu roti. Sampai benda ni saya nak cakap sebab ada satu mamak ni dekat Malaysia. Dia mengamuk tau sampai viral tau video dia taruh kat TikTok. Dia kata dia cuba nak educate the masses. I don't understand why must you repeat roti nan. Nan is already roti. Why must you say roti nan? If you say roti nan is roti ataupun nan. Aku dah keluar topik dah. Tak apa Ustaz, sorry. Aku baru nak tegur. Baru nak cakap ni dah lapar sangat ni. Lapar. Tadi buka makan sikit je. Buka makan kurma je. Makan kurma. Jadi malam Lailatul Qadar ni Ustaz, malam power Night of power. Yes. Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Okay. Kita kalau lihat balik pasal bulan Ramadan ni semuanya special. Sebab dari apa yang kita buat, contoh bezanya bulan lain dengan bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ni kita punya pahala semua amplified tau. Alhamdulillah, insyaAllah. So daripada sikit tu letaklah danya ganda tu daripada 10. Contoh kalau hari biasa kita buat amalan, maybe 10 kali ganda. Tapi kalau time Ramadan dia maybe from 10 sampailah ke 700 pahala digandakan lagi lah. Jadi time bulan Ramadan ni lah yang kita kena buat banyak amalan. Tak kira lah malam ke siang ke, even kalau misal kata kadang ada yang time bulan-bulan lain macam jarang menderma ataupun tak selalu pergi masjid. Tapi bulan Ramadan ni selalu ramai yang akan kejarkan pahala sebab nak simpan investment untuk akhirat. Nak beratkan sebelah kanan lah. Pasal sebelah kiri pasal dah 11 bulan buat dosa. Jadi kenapa kau tengok aku? Bila Pak buat dosa pasal kau tengok aku? Aku nak explain kau. Takkan aku nak tengok Ustaz. Aku tengok kau lah. Betul-betul Ustaz tak ada buat dosa. Tak ada. Tahu manusia juga Ustaz kena. Jangan kenakan depan-depan sangat. Jadi kira macam Shopee sale lah kan. Bulan tu nak lebih seasonal sale lah. Betul. Jadi kena bulan Ramadan. Kau dah sampai Shopee sale. Itulah. Dia terjebak. Dia dapat 2 kali ganda, dapat lebih ganda. Kira macam lah. flash sale lah kira. Flash sale. Okay Ustaz, saya nak tanya. Okay, macam tadi Ustaz cakap dia punya pahala is about 70 to 100 700 kan. Terlebih lagi. Okay, itu kalau kita buat dekat negara-negara masing-masing. Okay? Kalau kita buat dekat tanah suci
Oh, itu pasal tambah lagi. Setahu saya kita solat dekat dalam Masjidil Haram je pahala kita is 100,000. 100,000, right? 100,000 you times letak lah. Kita just letak 700, you times by 700. Kira dia punya level lagi tinggi. Sebab tu ramai yang kerja pergi buat umrah time Ramadan. Jadi lepas tu balik dah tak payah solat lah dah. Tapi betul. Ada orang berfikiran gitu. Betul. Kira kau macam member aku nak sembahyang tengok apa, tengok khabar dah boleh sembahyang. Kan tengok ni simple aja dia math. Kau buat Lailatul Qadar malam, buat ibadah dalam malam Lailatul Qadar is maximum about 700,000. Okay. You times that 100,000, kepala kau dah banyak apa? Dah lah, balik dah tak payah sembahyang lagi lah. Itu baru sikit. Oh, tu baru sikit. Kalau betul-betul kita dapat malam Lailatul Qadar, kita so kalau kita tengok ayat dia kata apa? Malam lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan tu seolah-olah kita punya amalan sama dengan 83 tahun. Sampai dari retire pun tak payah solat lah. Dah tak payah balik. Sampai Singapura dah tak payah solat. Ustaz, saya tak bertanggungjawab kalau Ustaz punya ARS kena ambil balik. Ustaz, saya tak bertanggungjawab. Salah. Saya ikut demi point. Tapi nak menyangkal lah. Ustaz nak menyangkal. I mean, why I bring this up? Yeah, because I saw not one, not two, but a few videos yang having this argument. Ataupun macam ada yang bukan argument, but dia meluahkan perasaan. Macam suami saya pergi dengan saya, lepas tu balik dah tak nak solat, dah tak nak ibadah. Dahsyat. Habis ada yang anak saya pergi, lepas tu lepas balik dah tak solat, dia cakap pahala dah banyak. Itu confident sangat tu. Sebab tu saya aku bring this out. Tapi in the first place, bukannya kita ikut itulah. tapi bercakap tentang confidence Ustaz kita tak tahu sama ada kita amalan kita kat sana tu, kat tanah suci tu diterima ke tidak. Itulah buat kau dah confident bila hari pembalasan nak kira-kira sorry not accepted. Dia kira-kira kan Not approved. ini not approve. Kau tak khusyuk ni. Jip jangan. Habis kalau pergi Madinah, pergi dekat Masjidil Haram bergaduh dengan Arab macam mana Ustaz? Minus. 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 Saya tak mau cakap siapa, tak mau cakap nama lah Ustaz Tak mau cakap nama lah. Siapa gaduh? Siapa? Tak mau cakap nama lah, tak baik lah buka aib orang. Dia dengan kakak je. Bini kau lah. Bini aku, kakak dia bini aku. Bagus lah. Subahat dah. Tak Dosa bini, dosa kau juga. Allahu Rabbi. Aku dekat hotel tengah sakit. Tapi ni cerita misteri tau. Tapi apa nanti punya episod lah. Kita bertopik ni pasal malam Lailatul Qadar. Macam mana boleh sampai sana? Jangan. Okay, so ada link ada link. You talk about the amplification the magnification of the pahala Kalau biasa hari-hari biasa katakanlah sekian-sekian pahala kita. Bulan puasa amplified. Malam Lailatul Qadar insya-Allah kalau kita ada rezeki kita dapat 1,000 bulan. Dia punya pahala ganjaran dia. Yes. Kalau dekat tanah suci lagi tambah lagi. Dia menunjukkan betapa sayangnya Allah pada hamba-hamba dia lah. Jadi tapi bukan senang nak dapat ni Ustaz. Bukan senang pasal kita tak tahu bila. Betul. So kalau kita tengok okay, so macam tadi saya ikut point awak tadi kan. Kira ada balik tak solat tu. Itu kalau kita confident kita dapat. Tapi still bila tak solat berdosa. Betul. Jadi okay, so sebenarnya sayiat ni ataupun keburukan ni dia menghapuskan pahala. So walaupun kita kumpul banyak-banyak ni, tapi kita macam tak solat setiap kali satu hari tu 5 waktu tu kita tak solat, berdosa, the minus, and kita tak tahu berapa banyak the minus, and kita pun tak tahu berapa banyak kita ada. Kita based on estimation. Okay, Ustaz kata 1,000 bulan, maknanya ni kira covered lah 83 tahun. Dia kira. Tapi dia tak kira yang part minus yang kadang kita buat kita tak perasan dan sebagainya. Bila dia balik tu kita layman term, kira dia dah buat pahala kat sana, dia balik dia tak solat, kira dia balance out balik lah. Dia offset lah kira. Dia offset. Kalau kira cakap pasal, by the time dia jud, kira pahala dia dengan dosa dia dah seimbang balik. Dia senang cakap, dia kira macam nak pergi KL, kita top up U-Trip. Confident U-Trip ada duit. Pergi sana pergi sini, tap habis balik dah tak ada. Macam gitulah perumpamaan dia. Tinggal ni je. Kalau ada tinggal dah kira bagus dah. Kena kakak kau pergi Nelofa. Aku dah buka cerita. Sabar. Iman start balik dulu Ustaz. Masalah rumah tangga, masalah keluarga. Tapi Ustaz tadi Ustaz cakap orang tak tahulah bila malam Lailatul Qadar.
Tapi saya pernah terbaca dan terdengar ada dia punya tanda-tanda. Betul. Dia. Ada juga pendengar kita yang tanya pose the question, apakah tanda-tanda malam yang istimewa dalam bulan Ramadan itu? Okay, so tanda-tanda ni dia subjektif sikit lah. Susah sikit nak cakap. Tapi seperti mana yang ada dalam dalil, dalam hadis dan sebagainya, Rasulullah pernah terangkan, jadi 10 malam terakhir tu memang dikatakan malam yang special. And malam Lailatul Qadar tu jatuh pada salah satu malam dalam 10 malam terakhir. Lepas tu ada dalil lagi kata ianya jatuh pada malam-malam ganjil. Jadi dia dah narrow down makin sikit. Okay, so daripada 30 hari ataupun 29 hari, 10 hari. 10 hari ganjil. So ganjil ada berapa? 21, 23, 25, 27, 29. So ada 5 malam ni. 20% odds. So kalau nak pakai mentality orang yang tadi, pilih ni 5 hari je lah. Ya. Ada yang buat macam itu, betul. Ada Ustaz, ada. Ya Allah Ustaz, saya main-main je Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Kalau awak boleh terfikir benda tu, maknanya ada yang akan buat macam tu. Ada orang macam kau. Tu tak nak cakap. Saya cakap. Ada. Aku cuma based on mentality orang yang aku cakap tadi. So narrow down. Lepas tu cakap pasal nak tahu pula, selalunya ada pendapat ulama kata dia lebih pada akhir-akhir. So maknanya 27 atau 29. Tapi ramai yang tekankan jatuh pada 27. Malam 27. Okay. Tapi memang tak ada dalil betul-betul yang mengatakan dia akan jatuh betul-betul 27. Cuma ramai yang berpendapat since dah narrow down lagi, dia akhir bulan Ramadan. Akhir daripada yang 10 tu. Jadi mostly ramai akan kata 27 atau 29. Tapi kalau kita tengok kebanyakan, kalau orang nak dipilih lah pilih salah satu daripada 5 ni, orang akan pergi 27. Saya tahu kenapa lagi lah, Aku tahu kenapa dia tak pergi 29. Asal? Pergi Gelang. Dah nak raya. Tapi I mean, Kau masih lagi no, but jokes aside lah. Aku tanya soalan legit ni. Okay, aku akan jawab soalan kau dan aku akan bentangkan. Aku nak tanya Ustaz, nanti aku tanya kau. Aku dah malas pergi Gelang actually. Tapi see as we progresses into the bulan Ramadan, okay, kita berbalik pada the basis of bukan senang kita nak dapat ganjaran ni semua. Kalau senang-senang dapat, orang will take advantage, take it for granted lah. Sedangkan macam gini susah pun orang dah take for granted. So dia punya cubaan dia punya cabaran dia makin lama makin susah. Classic example, Tarawih. The first malam penuh sampai dekat tepi jalan. Makin lama makin berkurangan, tapi Gelang makin penuh. I mean, aku cakap orang, aku cakap diri sendiri lah. Yalah, sama-sama lah. Yalah, sama so lah. that is the cabaran dia tau. Sebab okay, putting the facts aside, orang makin sibuk nak membuat persiapan hari raya and everything. Tarawih Cup kita dulu kecil-kecil belakang masjid Darul Makmur. Tarawih Cup lagi. Tarawih Cup tu harus. Tarawih Cup. So that's the cabaran lah Ustaz. Dah penat buat kuih sampai tak boleh bangun malam, solat malam and everything. So one of the questions yang kita punya pendengar ada tanya lah 10 malam terakhir tu yang digalakkan untuk kita terus macam all out constant ibadah. Untuk buat ibadah. Ada tak a few suggestion daripada Ustaz yang ibadah-ibadah yang mungkin kita boleh buat untuk betul-betul meraih kesempatan ni? Just to be exact lah soalan dia, boleh Ustaz sarankan amalan-amalan pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan? Okay. Dia sebenarnya kalau nak kata amalan-amalan ni, dari kita mula bulan Ramadan tu, daripada first tu, sebenarnya sebaiknya kita maintain Constant. So kita consistent on that. Kita tak payah nak tambah ke, tapi kalau kita boleh consistent tu lagi bagus. Cuma of course the last 10 days tu kita memang kena all out habis lah. Penat, macam mana pun penat. Pasal rugi, pasal bulan Ramadan ni datang setahun sekali. So dan dalam masa sebulan, lepas tu narrow down lagi 10 hari. So kalau kita tak kerja ni, susah. Pasal Allah dah terangkan pasal all the benefits, pahala dia apa semua. Jadi dah kasih, kau nak ke tak nak? Tinggal kau nak ambil ke tidak. Okay, salah satu uniknya cakap pasal pahala dosa ni, kita kalau tengok biasa dalam hadis ke dan sebagainya ataupun dalam ayat Quran, Allah selalu terangkan tentang pahala berapa. Buat amal ni dapat pahala berapa, buat amal ni dapat pahala berapa. Tapi pernah tengok tak, kalau buat dosa ni dapat dosa berapa, kalau buat salah ni dapat dosa berapa? Tak cakap. Tak pernah jumpa Dia tak macam DIPS Driver Improvement Point System, tak ada macam itu. Belum lagi tak ada gitu. So
that's why uniknya kenapa Allah kasih macam ni. Pasal dia nak suruh orang beribadah lebih. Jangan fikir pasal kalau buat salah, pasal ni nanti orang akan berkira. Mak ni. Nanti orang mula hitung. Dan challenge si sada macam aku dah ada 90 kau ada berapa. So dah Ada scoring system keluar kepala kata. Nanti jatuh lagi satu dosa pula ustaz, jatuh riak. Betul tak? Betul juga. Betul, pasal bila let's say lah kita okay, aku solat malam hari ni aku dapat 10,000 pahala. Lepas tu sekali lepas tu alamak aku tak puasa lah. Terbatal puasa. Okay, so maknanya tapi batal puasa dosa cuma 90 je. 90,000 lah contoh. So masih ada kira surplus lagi lah dan sebagainya. So these are the things lah. So kalau Allah beritahu pahala kau berapa ataupun macam kat bank lah dalam statement ada keluar. Ada keluar monthly statement So kira pahala kau untuk bulan ni macam ini, minus dosa apa semua. Kalau berlaku macam itu, orang akan berkira habis punya berkira. Tapi to be honest, kalau fikir balik, kau just bayangkan benda tu betul-betul jadi scary so. Ada app bagi macam banking. Tak ada keluar. Nak kena login pakai SingPass. Dapat notification tentang pahala anda tidak cukup bulan ni. Nak kejar pahala tu macam mana? Kena cancel juga di TMB. No, but as think of it, ridiculous as it sounds, just bedek lah kita tak pernah terfikir Kita pasal dah ni. sampai ada app gila. Kau just imagine kau tengah jalan balik kerja, tengok handphone. Ui. Maon, pahala anda tidak cukup bulan ni. Sila cari pahala. Apa kau nak buat? Dia sila cari pahala tak apa. Besok hujung bulan. Buat tengah jalan kali ada amoy cantik jalan depan, tiba-tiba kau cuy hujung mata, tiba-tiba ting ting minus 200. Negatif 200 pula. Dah tak cukup, negatif lagi. Betul, pasal sebab tu Allah rahsiakan perkara ni. So kita macam sama juga macam iman kita. Dia tak ada gauge tau. Iman kita dah level tinggi ke kurang ke, tak ada gauge. Kalau ada kita akan berkira. Allah tak nak benda tu. Tapi Allah sentiasa motivate kita untuk buat baik pasal Allah offer pahala banyak sangat. Okay. Jadi bila itulah jauh cakap pasal ni best juga kan. Pahala. Tapi pasal cakap pasal malam, tiap-tiap malam ni okay, antara amalan yang baik untuk kita lakukan dalam bulan puasa ni ialah sebenarnya sepatutnya sebelum puasa ni kita dah start buat. Contoh kadang kita pun terangkan okay, persiapan untuk bulan Ramadan. Sebab since bulan Ramadan kita akan solat tarawih, maknanya kita nak kena up sikit. Kita cuba train body ataupun mind kita untuk solat tarawih lebih. Kalau misal kata kita baca Quran masih merangkak, sebelum Ramadan tu kita dah start untuk baca balik. Kita menderas, jadi time Ramadan kalaulah kita target nak dapatkan 1 juz ataupun setengah Quran ke ataupun complete khatam ke, at least kita tak tercungap-cungap. Kita dah biasa baca, jadi kita dapat target kita. So that's why bulan Ramadan ni starting sebelum sampai ni kita nak kena target. Okay, this year Ramadan aku nak buat apa? What do I want to achieve? Kalau misalnya kata last year belum dapat, cuba achieve yang last year. Tapi kalau last year dah dapat, this year cuba achieve up lagi sikit. Contoh let's say lah khatam sekali. Lepas tu next year okay, aku paling-paling pun aku nak khatam sekali. Sebab aku tak mampu nak buat khatam 2 kali. Jadi khatam sekali tapi aku nak derma lebih pada bulan ni contoh. So at least you have a target, tapi make sure target yang boleh tercapai lah. Realistic lah. Sebab kadang bila kita tak dapat, nanti kita boring cakap alamak aku asyik aim tak dapat. Terus down So lebih baik sikit, start with small, lepas tu you build up from there. So sama jugalah. Ustaz, okay, kita selalu dengar biasa komen orang cakap khatam Quran. Tapi macam saya ni kita consider baru U-turn lah. Okay, so dulu pernah baca Quran, tapi dah tu like 15-20 years ago dah. Dah kurang dah. Nampak aku dah lambat dah. Dah lambat point je turun. Tak dia mengaku point naik. Jujur. So aku point turun. Kau menghasut, kau turun. Aku backing dia point aku naik. Dahsyat ni. Okay, so untuk orang-orang macam saya ni, honestly sekarang kalau saya nak baca balik, ada huruf bila dah cantum-cantum, saya dah tak kenal. So kalau selalu kita dengar khatam Quran pahala lebih, khatam Quran. So macam orang-orang macam kita ni, macam mana Ustaz? Okay, kalau misal kata kalau tak boleh khatam, that's why saya kata kalau sebaiknya be realistic, you aim sampai letak lah. Since contoh macam merangkak macam satu hari macam nak baca 1 page pun susah. Contoh. Then you target macam bulan Ramadan, okay, at least aku dapat cover berapa juz yang rasa comfortable. So tak apa, sebab bila you target sikit sekali you dapat momentum,
lepas tu nak baca lebih. Alhamdulillah. So maknanya dah dapat kesenangan lah. overachieve. Tapi, Small steps lah. ya, small steps, yes. Okay, faham. Okay. Since kita tengah berbual pasal Malam-malam istimewa ni. tak tarawih, kita ada satu soalan. Kalau saya betul busy dan cuma mampu sempat buat tarawih 2 rakaat, adakah sah solat tarawih saya? Oh, okay. Okay lah, kita example lah. Mungkin orang tu kerja malam start pukul 9. Okay, kejap. Senang, simple. Orang tu government officer, beruniform. Dah makin lagi ni. Dia beruniform. Okay. So dia kerja malam. So during tarawih punya period is the time baru masuk shift. So tu time banyak transaction. Okay. Kesian Withdraw itu, withdraw ini. So Kesian. dia cuma ada gap untuk buat dua rakaat. So 2 rakaat dia tu considered sah untuk tarawih ataupun tidak? Okay. Sah ke tidak? Sah, tetap sah. Kalau misalnya kata rukun semua cukup, apa semua sah, alhamdulillah. InsyaAllah. Oh, ada someone in particular Ada. Okay. Buang dia sekali lah. Oh, I see. Okay. Pasal saya cakap Ustaz, dan ni masalah rumah tangga. Ada benda pun saya elak juga Ustaz. Okay. Nasib baik tak related Okay. So kalau cakap pasal tarawih, okay, so standard dia sunnah je Rasulullah buat 8 solat tarawih. Lepas tu kenapa jadi 20? Pasal Sayyidina Umar yang upkan lagi. Sebab bila Rasulullah dah wafat, during that period, zaman Khalifah Sayyidina Umar, ramai yang mula malas sebab Nabi dah tak ada. Dah slack lah. Dah slack. So sebab time zaman tu, maksudnya time zaman Sayyidina Abu Bakar, okey lagi pasal baru je Rasulullah wafat kan. Lepas tu dah mula nak timbul Nabi palsu ke dan sebagainya teruslah. Dan sampai zaman Sayyidina Umar, ramai dah makin slack, mula minum dan sebagainya. Tu yang jadi semua banyak haram kat situ lah. Lepas tu, since ramai yang malas nak solat, jadi Sayyidina Umar kata kita buat 20 rakaat tarawih. Kasih terus lah. Full lah. Sama juga. So kira banyak time zaman Sayyidina Umar ni, banyak yang dia kira heighten, macam hukum-hukum semua dia macam the penalty ke apa semua Sayyidina Umar upkan lagi pasal orang dah mula slack. I see. So that's why tarawih 20 rakaat tu mula daripada zaman Sayyidina Umar. So tarawih tu kalau misalnya kata sempat buat 2, buatlah, janji buat. Janji ada lah. Kita tak boleh nak kata ayo kau buat 2, alah tak diterima, tak. Kurang pahala. Tak. Setiap solat yang kita buat tu dapat pahala, pasal kita kena ingat solat tarawih ni sunat. Kalau kita dapat buat, bagus, bonus. Untung untuk kita. Maksudnya kita bukan orang-orang yang rugi. Tapi kalau kita tak buat, kita lah orang rugi. Pasal Allah dah kasih bulan ni, dah boleh ambil aku ARS. kasih macam-macam benda dah sebab dahsyat. Tier 3. Tier 1 asatiza. Tier 2 guru Quran kan. Yes. Tier 3 tak tahulah tier apa lah. Belum. Akhirnya level-level noja masjid lah. Wow, dahsyat. Easy, pakcik-pakcik nak ambil ARS nanti. Masjid mana? Tak mau cakap lah masjid mana. Masjid Check